Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Satu lagi perkara yang menggempakan apabila dua ahli parlimen politikus sampah masyarakat ini dikecam oleh rakyat kau-kau kerana seorang kantoi menipu, seorang lagi menunjukkan keegohan dan kesombongan yang bangang bodoh. Kita tak tahu lagi lah apa yang dikatakan oleh ahli parlimen daripada PAS ini dan seorang daripada ahli parlimen Muar ini yang sudah pun dijatuh hukum oleh mahkamah ya kerana salah guna duit, ya dipenjarakan dan juga disebat. Jadi inilah ya perkara yang menjadi sejarah dalam negara kita, seorang ahli parlimen dijatuhkan hukuman dan juga disebat. Tapi hari ini ya beliau pula membuat kenyataan demi kenyataan yang cuba untuk mengelirukan rakyat, yang cuba untuk memperbodohkan rakyat. Akhirnya hari ini beliau kantoi dengan video yang cuba disiarkan itu. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda dua kenyataan media ini. Jadi tanpa membuang masa. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita gempa hari ini. Tak habis-habis, ini dia yang pertama, tak habis-habis menipu. Kantoi dia letak cartapai tiada kaitan dengan tuduhan yang cuba dilakukan ataupun dibuat ya apabila beliau memposting video penipuan ini. Jadi sahabat semua, mari kita lihat ya kenyataan media ini. Nama Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kembali menjadi sebutan warga maya apabila kantoi meletakkan cartapai yang tiada kaitan dengan tuduhan. Ahli Parlimen Muar itu mendakwa kononnya berlaku 40 kali ganda peningkatan kandungan politik diturunkan di media sosial. Jadi menerusi video berdurasi hampir 2 menit itu, bekas Presiden PAS Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA berkenaan berkata kerajaan telah menyekat kritikan politik. Itu antara kenyataan ya yang cuba dilakukan oleh Saddiq Sipak Raga ini. Bagaimanapun imej sepintas lalu yang muncul bersama tuduhan Syed Saddiq itu hanya statistik perbandingan kandungan memudaratkan antara kaum tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi mungkin Anda sahabat semua mau melihat ini antara carta yang cuba diguna pakai ya oleh Saddiq Sipak Raga ini. Yang sebenarnya carta ini ya untuk perbandingan kandungan yang memudaratkan ya antara tahun 2022 dan juga tahun 2021. Jadi jelas sahabat semua keterdesakan ya ahli parlimen sampah masyarakat seperti ini. Kandungan memudaratkan yang terdiri pada kategori pornografi, berita palsu, jelek, mengancam serta scam dan penjualan haram itu tiada kaitan langsung dengan dakwaan yang dilemparkan. Kononnya konten politik itu diturunkan 40 kali ganda, 40% kali ganda. Jadi semua itu adalah satu pembohongan, satu penipuan yang tidak terhingga ya daripada Saddiq Sipak Raga. Kenapa ya mereka sanggup melakukan sebegitu rupa? Adakah begitu terdesaknya mereka sehingga menipu sahabat-sahabat semua dan menghasut rakyat untuk membenci ya dengan perkara yang tidak benar. Dalam masa yang sama dia juga mendakwa Menteri Komunikasi YB Fahmi kononnya melakukan tai chi berhubung soal kehadiran dalam masyarakat jawatan kuasa pilihan khas yang melibatkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Rata-rata Syed Saddiq tidak habis-habis menipu. Ya rata-rata rakyat percaya ya Syed Saddiq Sipak Raga ini tidak habis-habis menipu selain mengaitkan dengan kontroversi bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada itu yang tidak menghabiskan larian DNF. Ya, did not finish dalam perlumbaan 113 triliun Desaru Malaysia 2024 di Desaru Bandar Penawar Johor bulan lalu. Selain itu ramai juga mendesak Syed Saddiq mendedahkan butiran laporan audit untuk kutipan dana bagi mangsa banjir pada Disember tahun 2021 yang heboh menjadi pertikaian dalam kalangan parti muda. Kecaman dan sindiran orang ramai itu membanjiri ruangan komen dalam hantaran Syed Saddiq Sipak Raga semalam. DNF ini antara komen-komen dari warga maya ya. DNF dah audit banjir, majoriti rakyat dah tak percaya pada kuda Trojan atuk lagi. Tulis pengguna X, seorang pengguna X. Dan seorang lagi berkata, audit banjir yang kau janji nak dedah pun dah nak masuk ulang tahun ketiga, masih tak timbul-timbul kah?
Masih tak timbul-timbul kau nak autah pasal kehadiran dalam sesi libat urus. Larian pun kau skip, lepas tu klaim menang tempat ketiga. Betul lah kau ni drama queen, selar seorang lagi warga maya. Dan satu lagi komen yang menarik juga untuk saya kongsikan sahabat semua. Memang jadi tanggungjawab MC-MC mohon para penyelia media sosial untuk padam posting yang bertentangan dengan PC ataupun Kanun Keseksaan 504, SA Akta Hasutan 1948 dan CMA Akta Komunikasi Multimedia 1988. Bukan saja MC-MC katanya, malah setiap pemilik akaun berhak memohon sedemikian. Kau ni ahli parlimen untuk rakyat dan negara atau jurucakap jenayah cyber. Tempelak seorang lagi warga maya ya memberikan kecaman ya terhadap konten yang dibuat oleh ahli parlimen muar politikus sampah masyarakat ini. Itu dia. Ya, panas kita dibuatnya ya. Jadi apapun sahabat semua, satu lagi seorang lagi pemimpin daripada PAS ini yang begitu sombong lagi, ego ya, sehingga kononnya perlu dijemput untuk hadir dalam himpunan Solidariti Palestin yang akan bermula petang ini jam 6 tadi. Jadi besar sangat nak dijemput. PN dikecam sebut jangan bersikap talam dua muka. Itu antara satu lagi kenyataan warga maya yang mengecam Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Sari ya, dikecam selepas memberitahu tidak menerima sebarang jemputan untuk menghadiri himpunan Solidariti Palestin di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil hari ini. Sedangkan yang saya faham sahabat semua ya, program ini bukan program politik. Program ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira fahaman agama, politik, bangsa dan sebagainya. Jadi kenapa perlu ya ahli parlimen ini daripada PAS ini katanya mereka perlu dijemput untuk hadir. Wow, besar kepala ya. Ini kalilah sudahlah sesat. Tunggang itu ini sekarang bersikap sombong dan angkuh lagi. Jadi layaklah untuk saya panggil mereka ini sebagai politikus sampah masyarakat sahabat-sahabat semua. Jadi ahli parlimen Pasir Mas itu juga dihujani cemuhan apabila menasihatkan kerajaan agar tidak bersikap talam dua muka dalam menyokong perjuangan rakyat Palestin. Tengoklah, isu Palestin ini pun mereka mau politikan juga. Jadi reaksi yang dilapor Sinar Harian itu turut menyebut dia berada di Qatar mewakili PAS dan PN bagi menghadiri pengkebumian Ketua Biro Politik Hamas Ismail Hinayim. Dan rata-rata pengguna media sosial menyelar kenyataan Fadil yang dilihat menganjing selain menganggap pemimpin PAS itu sebagai kurang cerdik ataupun bodoh. Antaranya pemerhati politik Najib Bakar yang mengingatkan Fadli bagaimana terharunya ahli politik Biro Politik Hamas Dr. Hasim Naim ketika dihubungi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh tak kalau Fadil Sari tunjuk perangai kurang cerdik sedikit waktu kita patut bersama bab pembunuhan ini katanya. Dan Hang tengok rata respon pemimpin Palestin Dr. Basim apabila PMX call soal Najib lagi. Beliau terharu dengan sikap PMX masa ni pun nak mengatah kerajaan lagi soalnya lagi. Benak ubika apa Hang ni tempelaknya di platform X. Dalam masa yang sama juga ada juga mengaitkan kaitan Fadil itu lahir daripada perasaan dengki selain sindiran. Perlunya permaidani merah dibentang. Bab ini pun nak menganjing kata seorang lagi warga maya. Kau besar sangat ke nak dijemput bagai? Orang lain pakai habaan umum pun dah cukup. Susah kalau ada masalah hati ini, kata seorang warga maya lagi. Dan seorang lagi berkata, apa yang kau nak ni Fadli Sari katanya. Bentang kapit merah jemput kau masuk stadium. Kerajaan dah jemput rakyat jelata kau dan MP ISO yang lain sewel level dengan rakyat katanya. Maksudnya rakyat sendiri pun boleh hadir dengan program itu tanpa adanya jemputan. Kenapa ahli parlimen daripada pembangkang ini pula besar kepala? Itulah yang dimaksudkan oleh warga maya ini. Dan seorang lagi berkata dia itu ada hasad dengki, sebab itulah orang lain nampak tiang, dia nampak roket. Seorang warga maya merujuk kepada kenyataan Fadli sebelum ini yang mendakwa bentuk tiang kabel di Jambatan Pulau Pinang menyerupai roket, dipercayai cuba untuk mengaitkan dengan logo parti DAP. Jadi inilah sahabat semua dua berita yang agak menjengkelkan kita ya. Satu kenyataan daripada bekas presiden muda yang telah pun disahkan bersalah, dijatuh hukum, penjara dan sebat. Kali ini tidak habis-habis lagi untuk menghasut rakyat, untuk memanipulasikan kebenaran dan sebagainya. Dan seorang lagi ahli parlimen politikus sampah daripada PAS ini juga
menganggap mereka lebih besar daripada rakyat di luar sana, sehingga kan ya kalau mereka mau datang kena ada jemputan. Rakyat sendiri yang hadir pun tak perlu dijemput. Ya, kenapa ahli parlimen ya sombong dan angkuh daripada parti ajaran sesat ini? Bukan saya katakan ya, tapi itu adalah dakwaan daripada Muhyiddin Yassin yang menyatakan PAS ini adalah parti ajaran sesat, begitu sombong dan ego sehingga mahu dijemput barulah boleh hadir. Aduh. Ya, sinilah sikap politikus sampah masyarakat, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.